Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين أما بعد إن شاء الله kita sambung semula pengajian kitab Bulughul Maram yang dikarang oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, iaitu suatu kitab yang membincangkan tentang hadis-hadis yang berkait dengan hukum hakam. Kita masih lagi dalam perbincangan berkenaan dengan ibadat haji dan umrah. Kita muka surat 258 ataupun hadis yang ke-754, yang mana tajuknya adalah as-saidu lil muhrim, berburu bagi orang yang muhrim, orang yang sedang berihram, sama ada berihram dengan haji ataupun berihram dengan umrah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi orang yang sedang mengerjakan haji, begitu juga bagi orang yang sedang mengerjakan umrah, di sana ada pantang larang, di sana ada perkara-perkara yang tidak boleh dia buat selama mana dia berada dalam ihram, selama mana dia sedang mengerjakan haji dan sedang mengerjakan umrah. Antara pantang larang yang dilarang oleh agama kepada orang yang sedang berihram, maksud orang yang sedang berihram adalah orang yang sedang mengerjakan haji dan sedang mengerjakan umrah, ialah berburu binatang perburuan darat. Kita ada binatang laut, kita ada binatang darat. Berburu binatang perburuan darat, hukum dia adalah haram, tidak boleh kepada orang yang mengerjakan haji. Begitu juga orang yang sedang mengerjakan umrah. Baik, bukan setakat diharamkan kepada orang yang mengerjakan haji dan mengerjakan umrah berburu binatang darat, bahkan dia bantu orang berburu pun tidak boleh. Dia suruh orang buru pun tak boleh. Dia bantu orang berburu pun tidak boleh. Tak boleh. Ada orang buru, dia tolong tunjuk je, lari kat tu tadi, bukan boleh ke dia pun, tak boleh. Hukum dia adalah haram. Itu di antara pantang larang yang perlu dijaga oleh orang yang sedang berihram. Pengharaman berburu binatang darat kepada orang yang sedang mengerjakan haji dan mengerjakan umrah dijelaskan di dalam beberapa ayat di dalam Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quranul Karim, يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan uji kamu. Allah Subhanahu wa taala akan cuba kamu dengan haiwan perburuan yang dapat dicapai oleh tangan-tangan kamu. Jadi ketika mung sedang berihram nak pergi buat haji ke buat umrah ke Mekah tu, dalam perjalanan jumpa dengan binatang-binatang burung ke, ayam hutang ke, anak ayam hutang ke, sebagai contoh, burung ke, ataupun binatang-binatang perburuan yang lain yang boleh dicapai dengan tanganmu, Allahu Rabbi.
tekah dak buat umrah, tekah dak buat haji, payah nak jumpa. Tekah dalam tu jadi mudah nak jumpa dak sekarang. Mudah nak capai dengan tangan. Begitu juga warimah hukum. Mudah dilancar dengan lembing-lembing kamu kalau hak yang jenis besar-besar. Dekat sangat denganmu. Baik. Sebab dia supaya Allah Subhanahu wa taala nak tahulah siapa hak yang betul-betul takut kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia tidak melihat Allah Subhanahu wa taala. Sesiapa hak yang melampaui perkara tersebut, maka dapat baginya azab yang pedih. Tengok Allah Subhanahu wa taala larang. Lalu tu Allah Taala kata lagi, ya ayyuhallazina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sekali-kali kamu membunuh binatang perburuan ketika kamu sedang ihram. Tapi kalau orang tu sengaja bunuh juga sedangkan dia sedang berihram, maka dia telah melakukan dosa. Dosa. Wajib dia kena bertaubat. Di samping dia bertaubat, dia kena bayar denda. Denda dia lagu mana? Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Quranul Karim, "Wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajazaa'un mithlu ma qatala minan na'ami yahkumu bihi dhawa 'adlin minkum hadiyan balighal Ka'bah." Sesiapa hak yang bunuh dari kalangan kamu binatang perburuan dengan sengaja, maka bayarannya adalah seumpama binatang ternakang ataupun binatang ternakang yang seumpama binatang hak perburuan hak yang dia bunuh. Tengok mana hak yang sebanding binatang ternakang hak yang sama dengan binatang perburuan hak yang dia bunuh. Kalau dia bunuh rusa, hak yang sebanding dengan rusa adalah lembu sebagai contoh. Maka dia kena bayar lembu. Yang mana untuk nak tahu binatang ni ukuran dia dengan binatang benda, binatang ni ukuran dia dengan binatang benda, hak tu mesti diputuskan oleh dua orang yang adil dari kalangan kamu. Binatang hak yang mung kena bayar daripada binatang ternakang, sama ada unta ataupun lembu ataupun kambing, hak tu adalah sebagai hadiah yang mung akan bagi kepada Kaabah dengan maksud mung kena pergi sembelih di tanah haram Mekah, lepas tu mung kena bagi kepada fakir miskin di sana. Ataupun kalau tidak mampu buat begitu, ataupun boleh mung pilih untuk bayar kifarat makanan kepada orang miskin. Jadi inilah harga binatang tersebut. Daripada nilai yang tersebut beli makanan bagi kepada fakir miskin. Ataupun bagi puasa pun tak apa. Tapi puasa saat ni tu dengan bilangan cupok. Jadi kalau menilai harga binatang ni sekian, kalau beli makanan asasi banyak mana cupok dia, maka secupok sehari puasa. Tu banyak tu banyak kalau misalnya siapa ke boleh beli harga dia 100 cupok 100 hari, kalau 1000 cupok dak ke 1000 hari kena puasa. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Benda yang kita nak sebut, orang hak yang berburu tidak orang hak yang berihram tidak boleh dia berburu, yang mana pengharaman berburu kepada orang yang sedang berihram hak tu disebut di dalam Al-Quran secara jelas. Baik. Hadis yang ke-754 daripada kitab Bulughul Maram, kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه في قصة صيده الحمار الوحشي وهو غير محرم قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وكانوا محرمين هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء قالوا لا قال فكلوا ما بقي من لحمه متفق عليه. Daripada Abi Qatadah Al-Ansari, seorang sahabat Rasulullah radhiyallahu anhu, menceritakan pengalamannya tentang dia berburu kuda belang, sedangkan ketika itu dia tidak berihram. Jadi Abu Qatadah dia buru, dapat kuda belang seekor. Jadi kuda belang boleh makan. Jadi apabila dapat kuda belang seekor, masa dia buru saat itu dia tidak berihram. Jadi bolehlah dia buru. Tiba-tiba dia nak bagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang lain, sedangkan Rasulullah dan para sahabat yang lain sedang berihram. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya kepada para sahabat, adakah ada seorang di kalangan kamu telah menyuruh supaya dia berburu? Ada tak di kalangan kamu suruh dia berburu? Sebab orang yang sedang
mengerjakan ihram bukan setakat tidak boleh dia berburu, haram dia berburu, bahkan suruh orang lain berburu pun tak boleh. Ataupun ada tak di kalangan kamu orang yang tolong tunjuk kepada dia? Rasul tanya. Maka sahabat-sahabat yang sedang berihram bersama dengan Rasulullah menjawab, tidak wahai Rasulullah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakulu ma baqiya min lahmih, makanlah oleh kamu apa yang berbaki daripada dagingnya. Maksudnya, ketika orang yang bukan berihram buru, dan bukan orang yang berihram suruh dia buru, dan bukan orang yang ihram bantu dia berburu, maka ketika tu binatang tersebut boleh dimakan oleh orang yang sedang berihram. Okey, itu maksud daripada hadis ni. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya katanya, wa anis Sa'b bin Jathamah al-Laythi radhiyallahu anhu annahu ahda li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam himaran wahshiyya wa huwa bil abwa aw biwaddan faraddahu alaihi wa qala inna lam naruddahu alayka illa anna hurum, muttafaqun alaih. Maksudnya daripada As-Sa'b bin Jathamah al-Laythi radhiyallahu anhu telah menceritakan bahawa dia pernah menghadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah berada di Abwa ataupun ketika Rasulullah berada di Waddan. Abwa dengan Waddan ni adalah nama satu tempat di antara Mekah dan Madinah. Jadi ketika Rasulullah sampai di tempat tersebut, ada seorang sahabat yang dikenali sebagai Sa'b bin Jathamah menghadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuda belang, hasil daripada perburuan dia. Jadi Sa'b bin Jathamah al-Laythi dia berburu dapat kuda belang. Jadi ketika Rasul sampai di Abwa ataupun di Waddan, nama kepada tempat, maka dia pun hadiah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuda belang tersebut yang dia berburu. Dia hadiah kepada Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia menerima hadiah. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menerima sedekah. Sebab itulah Sa'b bin Jathamah dia menghadiahkan kepada Rasulullah kuda belang tersebut. Namun ternyata baginda menolaknya. Rasulullah tak terima apa yang dia bagi kepada Rasulullah. Seraya bersabda, Rasulullah tolak sambil Rasul khabar, sesungguhnya kami tidak mahu menerimanya darimu, tiada lain kerana kami sedang berihram. Kami tidak terima ni pemberianmu kuda belang ni, tak ada punca lain, tak ada sebab lain, melainkan sebab kami sedang berihram. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ni dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis yang sebelum tadi, yang kita baca tadi, juga dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ketika Abu Qatadah bagi kepada sahabat dan Rasulullah kuda belang, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh sahabat makan. Dan di sana ada riwayat yang lain menyebut bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pun makan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri makan. Baik, ada riwayat yang lain menyebut. Tapi dalam riwayat ni, riwayat daripada Sa'b bin Jathamah juga dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasul menolak. Sebab Rasul kata kami sedang berihram. Nampak dua hadis ni ada sedikit percanggahan. Hak ni Rasul terima, hak ni Rasul tolak. Maka kata Imam Nawawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, ketika Imam Nawawi menafsirkan ataupun mensyarahkan hadis ini adalah hak yang Abu Qatadah al-Ansari, yang mana Abu Qatadah al-Ansari ketika dia berburu kuda belang, bukanlah orang sahabat-sahabat yang sedang berihram suruh dia berburu, dan tak ada pun sahabat yang sedang berihram bantu dia berburu. Lepas tu dia bukan berburu untuk Rasulullah dan sahabat yang sedang berihram.
Maka ketika begitu keadaannya, halal bagi orang yang berihram makan daripada binatang tersebut. Manakala Sa'ab bin Jathamah, dia sebenarnya berburu kedebelang untuk Rasulullah. Dia berburu untuk Rasulullah, untuk orang yang sedang berihram. Maka tidak halal orang yang berihram makan daripada hasil perburuan tersebut, kerana orang yang berburu, walaupun dia orang yang halal, tapi dia berburu untuk orang yang sedang berihram. Benda yang kita dapat faham daripada hadis ni, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, daging binatang perburuan darat. Tak kiralah kuda belang ke, rusa ke, kijang ke, ayam ke, burung ke, tak kiralah. Daging binatang perburuan darat ada kala boleh dimakan oleh orang yang berihram, ada kala tidak boleh dimakan oleh orang yang sedang berihram. Okey, bilakah orang yang berihram boleh makan daging binatang tersebut? Yang pertamanya adalah orang yang berburu adalah orang yang tidak berihram. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, orang yang berburu, yang bukan berihram saat itu berburu, bukanlah disuruh oleh orang yang berihram. Yang ketiga, orang yang berburu, yang bukan ihram, ketika dia berburu, dia tidak dibantu oleh orang yang sedang berihram. Yang keempat, dia berburu untuk diri dia, bukan dia berburu untuk orang yang sedang berihram. Kadang-kadang kita berburu untuk orang lain. Memang kita nak makan, tapi kita niat juga nak uri ke dia. Sebagai contoh. Baik, tu kita berburu untuk orang lain. Maka apabila cukup 4 syarat tersebut, boleh orang yang sedang berihram makan daripada daging perburuan tersebut. Apabila cukup 4 syarat sana ni, orang yang sedang berihram, sama ada berihram haji ataupun berihram umrah, boleh dia makan binatang perburuan tersebut. Okey, boleh faham kan? Boleh boleh makan. Berbeza kalau sekiranya orang yang berburu tu orang yang sedang berihram, tidak halal, haram makan binatang tersebut, bangkai binatang tu. Sebab mung sedang berihram, tiba-tiba mung diburu, dapat binatang, sampai ke bunuh binatang tersebut, tak boleh makan. Yang pertama. Yang kedua, orang yang berburu adalah orang yang tidak berihram, tetapi dia disuruh oleh orang yang berihram, maka daging binatang tersebut tidak halal kepada orang yang berihram. Yang ketiga, orang yang berburu bukan orang yang berihram, tetapi ketika dia berburu, orang yang sedang berihram tolong dia, tolong tunjuk, lari kat mana saat ni? Oh, lari kat nu. Sebagai contoh. Maka tidak boleh juga orang yang sedang berihram makan daripada daging tersebut. Yang keempat, orang yang berburu saat itu tidak disuruh oleh orang yang sedang berihram untuk dia berburu, dan tidak dibantu oleh orang yang sedang berihram, tetapi kosak dia berburu untuk diberikan kepada orang yang sedang berihram. Juga tidak boleh orang yang sedang berihram makan daging binatang tersebut. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, kita buat contoh lah, mungkin berlaku di tempat kita. Ini sebagai contoh. Jadi kita buat contoh mudah je. Kan ada sebahagian daripada orang kita, dia ada burung, dia takak burung ruak. Burung tak kira lah. Jadi sebelum nak pergi Mekah ni, nak makan juga burung ruak nak ada 4-5 ekor. Tiba-tiba dah ingat hari nak pergi, baru ingat meleh dah nak makan. Jadi goreng-goreng molek, buat masak molek, buat bekal. Buat bekal. Okey, boleh faham kan? Jadi soalannya, ketika dia berihram, boleh tak dia makan burung ruak tu? Okey, jawapan dia boleh. Sebab dia boleh, kerana masa dia takak burung ruak saat itu, dia tidak lagi berihram. Okey, boleh faham kan? Masa dia takak, dia tidak berihram, siap dah kedah. Baik, boleh makan. Tak mau makan, wui kamba. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi contoh, dia duduk Mekah dah, sedang berihram dah, tapi duduk sana, duduk teliuk burung ruak. Duduk teliuk burung ruak. Dia pesan kawan-kawan, ada kawan dia nak mari seminggu lagi nak naik Mekah. Dia sedang berihram sana tau. Kalau dia berihram lain lah, sedang berihram sana tau. Tiba dia pesan, kata Allah, dak negara tidur. Dak negara tidur, buat mari kau sekor. Demo buat mari itulah, demo suruh kat. Tu tak boleh. Hukum dia adalah haram sebab dia sedang
berihram. Itu sebagai contohlah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seteguhnya katanya, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khamsun minad dawabbi kulluhunna fasiq yuqtalna fil hilli wal haram al-ghurabu wal hida'ah wal aqrab wal fa'rah wal kalbul aqur muttafaqun alaih. Daripada Aisyah radhiyallahu taala anha katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ada lima jenis haiwan binatang yang boleh dibunuh, baik di tanah haram, baik di tanah suci ataupun di tanah halal, mahupun di tempat yang lain. Baik di tanah haram mahupun di tempat lain, ditulis baik di tanah suci, okey, tanah suci Mekah, di tanah haram mahupun di tempat yang lain. Kerana semuanya berbahaya, iaitu burung helang. Baik, yang pertamanya burung helang, yang keduanya kalajengking, yang ketiganya burung gagak, yang keempatnya tikus, yang kelimanya anjing gila. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sedang berihram, ada binatang yang boleh kita bunuh. Bukan semua binatang tidak boleh bunuh. Binatang perburuan hak tu tidak boleh. Tidak boleh binatang perburuan. Baik. Bukan setakat tak boleh kita bunuh, bahkan menakutkan binatang perburuan pun dilarang. Bagaimana menakutkan? Sebagai contoh, kita sedang berihram. Tiba-tiba kita tengok burung pati banyak. Kita pergi kejar. Hak tu tidak dibolehkan. Tu kena ingat tu. Bagi orang yang sedang berihram, sama ada berihram dengan umrah ataupun berihram dengan haji. Baik. Namun di sana ada binatang yang boleh dia bunuh. Dan binatang yang boleh dibunuh saat itu, ada kala binatang yang boleh kita makan, ada kala binatang tu tak boleh makan. Hak yang boleh makan adalah binatang perburuan laut. Kerana Allah Subhanahu wa taala menghalalkan, Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kepada orang yang sedang berihram berburu perburuan laut. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum walis-sayyarah." Maksudnya dihalalkan kepada kamu wahai orang yang sedang berihram perburuan laut. Maksudnya binatang air boleh, tak ada masalah. Katakanlah orang tu dia memang kaki ngai, sebagai contohlah kaki ngai. Gi mana-mana jorang tak pernah tinggal. Kaki ngai, tak boleh. Dak ngai sehari tu macam benda dah nak tidur lah, dak jenera tidur. Memang jenis orang yang terkena atungai memang gitulah, orang yang memang kena atungai kan. Kita yang dak kena atungai, dak gitu, ada orang dak kena atungai gitulah. Gi mana-mana bawa jorang dia, mata kain dak tinggal. Sampai ke gi Mekah pun selik juga jorang dalam beg. Sebagai contoh. Tiba-tiba lepas daripada turun di airport sana, lepas tu bah bawa berhenti tepi laut. Nak makan dulu situ. Ni ada biasalah tempat berhenti tu kadang-kadang kawasan yang tepi laut, tempat nak makan sebelum sampai Mekah apa. Jadi dia pun belang-belang makan waktu lalu je orang. Terang ngai. Dia ambil pengalaman ngai di Arab kali. Hak biasa duk ngai tempat kita je. Baik, boleh tak? Hukum dia adalah dibolehkan. Kerana dihalalkan kepada orang yang sedang berihram binatang perburuan laut. Dan begitu juga di sana ada binatang yang boleh dibunuh, yang tidak boleh makan. Walaupun dia sedang berihram. Disebut dalam hadis yang kita baca tadi, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 5 binatang yang dikenali sebagai binatang perosok. Fawasiq, binatang ni perosok. Yang mana binatang ni boleh dibunuh ketika di tanah haram, begitu juga di tanah halal. Di tanah halal macam tempat kita, di tanah haram, tanah haram Mekah, boleh bunuh. Yang pertamanya adalah burung gagak. Burung gagak yang pemakan bangkai.
Burung gagak hak yang pemakan bangkai boleh bunuh. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya adalah burung helang. Hak yang makan anak ayam, makan hak jenis lagu itulah boleh bunuh. Walaupun kita berada di tanah haram Mekah. Dia bukan masuk wajib bunuh, bukan maksud wajib bunuh. Maksudnya boleh bunuh. Kalau bunuh tak berdosa. Nak cerita gitu. Bukan maksud wajib kena bunuh, bukan. Jadi kalau mung sedang berihram sekalipun tak ada masalah membunuh binatang ni. Yang ketiganya adalah kalajengking. Boleh bunuh kalajengking. Yang keempatnya adalah tikus. Tikus juga makhluk berosok. Habis baju-baju kitanya kering. Baik, yang kelimanya adalah anjing gila. Anjing gila ni anjing hak yang mendatangkan mudarat. Dia anjing gila jangan main. Mulut dia tu bahaya. Kekoh kau pas hospital. Kadang-kadang seminggu duduk hospital. Dah kena kekoh dia kau. Jadi anjing gila boleh bunuh. Bukan setakat boleh bunuh. Kalau anjing yang mendatangkan mudarat, bukan hukum dia adalah sunat bunuh. Ulama fiqh ketika membincang tentang hukum bunuh anjing, dia membahagikan anjing kepada 3 kategori. Kategori yang pertama, anjing yang mendatangkan mudarat. Di sana ada anjing yang mendatangkan mudarat. Kekoh orang apa semua sekali kan. Maka anjing yang mendatangkan mudarat sunat bunuh. Bunuh boleh pahala. Sebab untuk menolak mudarat. Tak apalah kalau kita orang tua takut budak-budaknya kekoh. Tak siang budak-budaknya kekoh. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya adalah anjing yang mendatangkan manfaat. Di sana ada anjing yang mendatangkan manfaat. Sebagai contoh anjing jaga kebun. Sebagai contoh anjing yang digunakan untuk berburu. Baik, maka hukum dia haram bunuh. Okey, 2. Anjing yang mendatangkan manfaat haram bunuh. Yang ketiganya, anjing tidak mendatangkan mudarat dan tidak mendatangkan manfaat. Anjing liar. Mudarat pun tak, dia tengok kita dia lari. Baik, mendatangkan manfaat pun tak. Apakah hukum bunuh? Maka untuk kategori yang ketiga ini, ulama berbeza pandangan. Ada sebahagian daripada ulama berpandangan bahawasanya sunat bunuh, dan ada sebahagian yang lain berpandangan adalah haram bunuh. Baik, jadi sebaik daya bunuhlah kalau sekiranya dia tidak mendatangkan mudarat, kerana di sana ada pandangan yang mengatakan haram bunuh. Tapi kalau dia mendatangkan mudarat, bukan setakat boleh bunuh, bukan sunat bunuh. Bunuh ikutlah bunuh dengan benda pun. Atas kepandaian kita lah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kita membunuh binatang yang diizinkan oleh syarak untuk kita membunuh, kita mesti kena menjaga perkara-perkara yang ditetapkan oleh syarak. Iaitu kita tidak boleh bunuh dengan cara menyeksa binatang tersebut. Kita kena bunuh dengan cara yang baik. Kita guna cara hak yang cepat mati. Tak boleh. Kita seksa kat kaki dulu pak. Gerang sangat. Ni makan kambing aku. Ni makan ayam aku. Ni baru jumpa. Lama mana dah duk cari Setahun lebih duk cari baru dang. Kerak kaki kanan dulu. Duk sebetul kerak kaki kiri pula. Laksanakan hukum hudud kepada anjing tersebut. Tak boleh. Tak boleh gitu. Hukum dia adalah tidak dibolehkan. Haram buat lagu tu. Kerana apa yang diperintah oleh agama kita adalah kita kena berbuat baik sehingga kepada binatang. Walaupun diizin kita bunuh binatang tersebut, tapi kita kena elokkan cara pembunuhan. Nabi SAW bersabda dalam satu hadis, innallaha katabal ihsana ala kulli syai' fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah Taala telah menetapkan ihsan, berbuat baik kepada setiap sesuatu. Agama kita adalah agama ihsan, agama berbuat baik sehingga kepada binatang. Rasulullah menyebut Allah Taala telah menetapkan ihsan, berbuat baik kepada setiap sesuatu. Kata Rasulullah, fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Apabila mu nak bunuh sesuatu benda yang diizinkan mu bunuh, maka mu kena elokkan cara pembunuhan. Jangan bunuh menggunakan cara yang lambat mati, jangan. Jadi bunuh biar cepat mati. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya katanya, wa an ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ihtajam wa huwa muhrim, muttafaqun alaih. Daripada Abdullah bin Abbas
radhiyallahu taala anhuma. Daripada Abdullah bin Abbas, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhuma, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berbekam sedangkan baginda di dalam ihram. Hadis muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih dengan maksud hadis ini sepakat mengeluarkannya oleh Imam Bukhari dan Muslim. Imam Bukhari mengeluarkan hadis ini di dalam kitab sahihnya, manakala Imam Muslim juga mengeluarkan hadis ini di dalam kitab sahihnya. Jadi apabila kita kata hadis ni dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim di dalam kitab sahih bagi keduanya, maka tidak perlu lagi kita tanya. Tak perlu kita tanya lagi hadis ni sahih ke tak. Sebab kalau hadis tu dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, maka ulama kata hadis itu adalah hadis sahih. Kalau ini secara umum lah, secara kasar lah. Kalau perincian ada lagi. Baik. Kalau hadis tersebut dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, maka dikirakan hadis sahih. Ataupun cakap lebih tepat lagi, setiap hadis yang sanad dia bersambung, yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, maka hadis itu adalah hadis sahih. Tapi dengan syarat sanad yang bersambung. Itu cakap lebih terperinci lagi. Jadi hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih bagi keduanya, jadi bermakna hadis ini adalah hadis sahih. Jadi benda yang disebut oleh Abdullah bin Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sedang berihram, Nabi sallallahu alaihi wasallam berbekam. Maka apa yang kita faham di sini adalah seseorang yang sedang berihram boleh dia berbekam. Jadi orang yang sedang berihram boleh dia berbekam. Cuma kita kena ingat ia berbekam ni ada kala di kepala, ada kala pada anggota-anggota yang lain. Cuma kita kena ingat antara pantang larang kepada orang yang sedang berihram adalah menghilangkan bulu dan rambut. Dia menghilangkan rambut dan menghilangkan bulu. Jadi bagi orang yang ingin berbekam ketika dia sedang berihram, jangan sekali-kali dia menghilangkan bulu dia dan rambut dia. Kalau berbekam tanpa menghilangkan bulu, tanpa menghilangkan rambut, hukum dia adalah dibolehkan. Tetapi kalau menghilangkan rambut, menghilangkan bulu, maka hak tu tidak dibolehkan kerana dia telah langgar pantang larang. Perbuatan tersebut menyebabkan dia kena bayar dam. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya katanya, wa an Ka'b bin Ujrah radhiyallahu anhu qala humiltu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal qamlu yatanatharu ala wajhi فقال ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى تجد شاه قلت لا قال فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع متفق عليه. Daripada seorang sahabat Rasulullah nama dia Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu telah menceritakan bahawasanya aku dipapah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedangkan kutu bertaburang di atas mukaku. Allah, banyak sangat kutu di kepala dia. Siapa naik, siapa muka ni. Dia sakit masa tu. Ni pada tahun Hudaibiyah. Pada tahun Hudaibiyah. Jadi ketika ni Ka'ab bin Ujrah berada dalam ihram. Jadi apabila berada dalam ihram, dia tidak boleh cukur kepala, tidak boleh menghilangkan rambut. Itu di antara pantang larang kepada orang yang sedang berihram. Tiba-tiba dia sakit. Itu penuh atas kepala. Penuh sampai naik atas muka. Lepas tu orang bawa pergi jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka baginda bersabda, aku tidak mengira kalau gangguan di kepalamu separah yang kulihat. Tak suka sampai kepada tahap ni teruknya sakitmu ni. Baik. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah kamu mempunyai kambing? Dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh dia mencukur kepalanya. Baik, Rasulullah suruh dia cukur kepala. Maka berpandukan kepada hadis ini, kata ulama fiqh bahawasanya kalau orang tu ada masalah di kepala dia, ada masalah contoh kutu ke, sakit ke, yang perlu kepada dia cukur kepala, maka ketika tu boleh dia cukur kepala walaupun dia sedang berihram. Kutu pernah atas kepala dia, maka dia nak hilangkan perkara tersebut kena cukur kepala. Sedangkan dia sedang berihram, maka kata ulama boleh
dia cukur kepala kerana ada keperluan. Sama juga kita kata orang tu luka, lepas tu nak jahit warna tempat luka, mesti kena buang sikit rambut. Maka boleh buang rambut. Boleh buang rambut kerana ada keperluan. Baik. Jadi apabila Rasul suruh cukur, dia cukur kepala, maka Rasul tanya, adakah mung ada seekor kambing? Sebab dia, sebab cukur kepala saat ni tu, cukur kepala walaupun dia boleh ketika ada hajat, tapi tetap kena bayar dam. Tetap dia kena bayar dam. Sebab tu Rasul tanya, ada tak kambing untuk sembelih? Kena bayar dam oh, sebab mung cukur kepala. Baik, dia kata tak ada. Kalau gitu kata Rasulullah, mung kena puasa sebanyak 3 hari. Kalau gitu mung puasa sebanyak 3 hari. Ataupun memberi makan kepada 6 orang miskin, setiap orang miskin membagi setengah gantang. Setiap orang miskin membagi setengah gantang. Jadi pendek kata, kesimpulannya, ketika seorang saat itu ada keuzuran, ada keperluan sehingga dia terpaksa kena cukur kepala dia, kena menghilangkan sebahagian daripada rambut dia, maka ketika itu tidak lagi menjadi pantang larang ataupun tidak lagi haram untuk dia menghilangkan rambut dia. Boleh dia menghilangkan rambut dia pada ketika itu. Cuma ketika dia menghilangkan rambut dia, maka kata ulama tetap wajib dia kena bayar denda. Mesti dia kena bayar denda. Dosa dia cukur rambut, tapi tetap dia kena bayar denda. Denda dia yang pertamanya adalah sembelih seekor kambing, ataupun dia puasa sebanyak 3 hari, ataupun dia bagi makan kepada 6 orang miskin yang berada di tanah haram. Sama ada orang miskin, tak kira orang mana pun, bagi 6 orang fakir miskin. Setiap fakir miskin itu bagi setengah gantang. Hak ni hak yang disebut di dalam hadis ni. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dapat faham daripada hadis ini adalah ketika orang tu ada keuzuran sehingga dia kena hilangkan rambut dia, tetap dia kena bayar denda dia. Maka sama juga kalau orang saat itu terlupa menggugurkan rambut dia ketika dia sedang berihram, tetap dia kena bayar denda. Okey. Benda yang kita nak cerita, katakanlah dia saat itu sedang berihram. Tiba-tiba dia terlupa bahawa dia sedang berihram, dia pergi cabut bulu hidung dia, cabut bulu tiak dia kan, pakai yang ihram tu kan, tok gitu tangan, oh panjang bulu tiak. Sedang berihram, dak lupa dia sedang berihram, dia lupa dia sedang berihram, dia pun cabut. Habis dua-dua bulu tiak, baru sedar, lah aku sedang berihram. Okey, perbuatan dia tak dosa. Sebab dia buat tanpa dia sedar dia saat itu sedang berihram, dia terlupa. Baik, dah wajib tak dia bayar dam? Kata ulama, tetap wajib dia kena bayar dam. Sama ada sembelih seekor kambing, ataupun puasa 3 hari, ataupun bagi makan kepada 6 orang miskin. Sebab dia tetap wajib juga dia kena bayar dam, kerana ni tengok dalam hadis ni, orang yang menghilangkan rambut saat itu kerana ada keuzuran pun kena bayar dam, maka sama juga orang yang terlupa juga tetap kena bayar dam. Dia berbeza kalaulah dia langgar pantang larang yang tidak melibatkan itlaf. Itlaf ni menghilangkan sesuatu. Contoh, benda ni kita sebut daripada minggu lepas. Contoh, dia dah ingat nak pecah spender. Sebagai contoh, dah ingat nak pecah spender masa pakai kain ihram saat itu. Siap buat umrah apa semua sekali, baru pecah spender lah. Aku dah ingat nak pecah. Sebagai contoh, dah ingat nak pecah stokeng. Dah ingat silapnya pakai kasut. Sebagai contoh, terlupa pakai kasut, terlupa pakai baju, terlupa pakai piyah, terlupa pakai serban, terlupa pakai minyak atar, terlupa pakai minyak rambut. Sebagai contoh, ketika dia sedang berihram, maka tak dosa dan tidak wajib dia bayar dam. Baik, dia benda pantang larang hak yang dilakukan oleh orang hak yang sedang berihram, kalau tidak disengajakan tak dosa. Hak yang dosa kalau disengajakan. Cuma adakah kena bayar dam ataupun tidak selepas daripada tu, maka kena tengok. Kena tengok lagu mana. Kalau melibatkan bersenang, melibatkan kesenangan, melibatkan perhiasan, melibatkan kesenangan, maka ketika tu tidak wajib bayar dam. Tapi kalau melibatkan penghilangan ataupun menghilangkan sesuatu perkara, maka wajib kena bayar dam. Sehingga Kang Imam Nawawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala menyebut di dalam kitab Al-Majmu' qala Imamul Haramain wal Baghawi wa akharun fi dhabit hadhihi al-masail
telah berkata oleh Imamul Haramain Al-Juwaini dan Imam Baghawi dan ulama-ulama yang lain pada menetapkan ketetapan permasalahan ini adalah idza fa'ala al-muhrim mahdhuran min mahdhuratil ihrami nasiyan aw jahila. Sekiranya orang yang sedang mengerjakan ihram melakukan perkara yang dilarang dalam keadaan dia lupa ataupun dia jahil hukum, fa in kana itlafa ka qatli as-sayd wal halqi wal qalmi ataupun wal fal madhhabu wujubul fidyah. Maka jika adalah benda itu melibatkan menghilangkan sesuatu, meluputkan sesuatu, membinasakan sesuatu seperti membunuh binatang perburuan ataupun cukur ataupun kerak kuku, maka pandangan yang kuat adalah wajib dia kena bayar fidyah. Wajib dia kena bayar fidyah. Tak dosa tapi wajib kena bayar fidyah. Baik, tapi wa in kana istimta'an mahdhan, tetapi kalau dia adalah keseronokan, semata-mata keseronokan, maka contoh khatib seperti wangi-wangian, mengambil bau-bauan ataupun wal libas, memakai pakaian ataupun meletakkan minyak di kepala ataupun di janggut ataupun dia terlupa dia cium isteri dia ataupun dia sentuh isteri dia. Baik, selain daripada jimuk lah, maka tidak ada fidyah baginya. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang bersebut masalah ni adalah kerana di sana ada sebahagian daripada orang ketika dia pergi umrah, apabila silap pakai pakaian, apabila silap pakai wangi-wangian, apa terlupanya pakai minyak rambut sebagai contoh, pakai minyak di dagu, di janggut, terus dia kata wajib kena bayar dam. Hak tu salah sebenarnya. Tidak wajib kena bayar fidyah kalau buat secara terlupa, kalau benda tu melibatkan kesenangan. Dia kalau kesenangan ni, istimta' ni sebagai contoh, wangi-wangian tu senang kan, bersuka-suka kan. Dia ada pun menghilangkan rambut, menghilangkan kuku tu dipanggil menghilangkan sesuatu. Hak tu mesti kena bayar fidyah. Kita kena bezakan benda hak yang dilarang, hak yang dilakukan secara terlupa, benda hak yang menghilangkan sesuatu dan benda hak yang melibatkan benda kesenangan, bersenang-senang. Kalau benda menghilangkan sesuatu, maka hak tu tetap wajib kena bayar fidyah walaupun dilakukan secara terlupa, tapi tak dosa. Tetapi kalau benda hak yang melibatkan bersenang-senang, maka ketika itu tidak wajib bayar fidyah. Itu kita kena faham. Jadi kalau ada orang kata, kalau kita silap pakai baju ketika kita sedang berihram, kita silap pakai minyak wangi ketika kita sedang berihram, silap ni terlupalah, tak sedar, wajib kena bayar fidyah, hak tu tak betul. Hak tu tak betul, hak tu salah sebenarnya. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk malam ni kita berhenti sini dulu. Kita insya-Allah kita sambung pada minggu-minggu akan datang kalau sekiranya dipanjangkan umur. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar pengajian kita pada malam yang mulia ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga sama-sama kita dapat mengambil manfaat daripada apa yang kita bincang. Allah Subhanahu wa taala a'la wa a'lam. Allahumma haqqiqna bittiba'i nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.